Hai guys, apa kabar semua? So hari ini saya nak ceritakan satu movie yang padu gila, tajuk dia Armani 3 yang keluar pada tahun 2021. Movie ini memang penuh dengan misteri, elemen seram dan twist yang buat kita tak senang duduk. Jadi tanpa buang masa, jom kita masuk terus dalam cerita Armani ini. Dalam scene pertama ni, ada seorang budak tengah duduk dengar lagu lama. Suara lagu tu pula macam suara ibu dia sendiri. Keluar dari radio lama. Sambil mendengar lagu tu, dia tengah mewarna coloring book sorang-sorang. Tiba-tiba dekat sebelah dia, color pencil yang dia guna tu bergerak sendiri. Macam ada orang tengah mewarna tanpa sentuh apa-apa. Budak tu terus kaku, memang jelas nampak dia takut dan terkejut. Bila malam pula, benda lagi seram jadi. Dia nampak satu hantu rambut panjang tengah duduk atas barang budak perempuan. Masa tu budak tu terus menjerit kuat. Keesokan harinya, ayah dia bawa budak perempuan tu hantar ke hostel sekolah. Tapi malangnya, si ayah tu langsung tak percaya apa yang budak tu cerita pasal hantu. Dia anggap semua tu cuma imajinasi budak-budak je. Tahun pun berlalu, budak perempuan tu dah besar dan ayah dia pun masih ada. Rupanya ayah budak perempuan tu bukan seorang biasa. Sebenarnya dia keturunan raja dan orang panggil dia Jamindar. Suatu hari, Jamindar tengah tengok berita. Dalam news itu, mahkamah dah buat keputusan untuk buka satu pintu khas yang terletak di belakang patung Dewa Shiva. Pintu ini sebenarnya dah lama ditutup dan dulu memang dijaga oleh keturunan Jamindar sendiri. Bila tengok berita itu, muka Jamindar terus berubah. Tanpa membuang masa, dia terus pergi jumpa seorang Sami yang tinggal seorang-seorang dalam hutan. Tapi bila Sami tengok muka Jamindar je, dia terus halau Jamindar keluar. Sami itu nampak sangat gelisah, macam dia tahu dalam bilik tu ada sesuatu yang sangat aneh. Dia langsung tak nak terlibat dengan benda tu. Dekat sini pula, semua orang pergi ramai-ramai untuk buka pintu khas itu. Bila pintu je dibuka, tiba-tiba keluar banyak serangga warna hitam dari dalam. Terus semua orang terkejut dan panik. Lepas keadaan reda, bila orang tengok dalam bilik itu, rupa-rupanya tak ada apa-apa pun kat dalam. Jadi benda tu dianggap selesai. Berita itu pun sampai dekat ke Jamindar dan masa itu barulah dia rasa lega sikit. Tapi pada malam yang sama, dekat istana Jamindar, ada seorang budak perempuan tengah bermain sorak-sorok. Dia pun sorak-sorok bawah meja. Tiba-tiba dia rasa macam ada sesuatu dari atas meja. Bila dia tengok, ada benda warna hitam turun perlahan-lahan. Masa tu juga ibu budak perempuan tu sampai dan ajak dia keluar untuk makan malam. Pada malam itu, asisten Jamindar tengah berjalan seorang-seorang dalam Armani. Suasana sunyi, lampu pun malap. Tiba-tiba dia perasaan dekat lampu atas kepala dia ada banyak serangga hitam berkerumun. Rasa pelik, dia pun ikut serangga-serangga itu. Rupanya semua itu datang dari satu lubang kecil dekat dinding. Bila dia pergi tengok dengan lebih dekat, tiba-tiba dari dalam lubang itu keluar sesuatu macam akar hidup. Akar itu terus tercampak asisten Jamindar ke belakang. Malangnya masa tu asisten tu terkena electric shock. Badan dia terus kejang. Lepas tu dia jatuh terus masuk dalam swimming pool. Anak perempuan Jamindar nama dia Jody sampai ke majlis funeral asisten Jamindar. Masa itu ada seorang lelaki berdiri dekat sebelah dia. Jelas nampak macam tertarik dengan Jody. Tapi bila Jamindar perasaan kehadiran Jody, muka dia terus berubah. Dia tunjukkan kemarahan dan nampak jelas dia tak suka Jody berada kat situ. Keadaan jadi awkward. Tapi makcik Jody cepat-cepat bagi nasihat supaya Jody bertenang. Lepas balik ke istana, Jody terus pergi jumpa seorang budak perempuan bernama Shalu. Dia bagi Shalu coklat sambil bergurau suruh Shalu cium pipi dia dulu. Tiba-tiba ada suara panggil nama Jody dari belakang. Suara itu macam suara Shalu. Bila Jody pusing ke belakang, dia terus terkejut. Shalu tengah berdiri atas tangga. Jody mula rasa takut. Dia cepat-cepat pusing balik ke depan. Tapi dekat depan dia tak ada sesiapa pun. Dengan perasaan cemas dan takut, Jody terus bawa Shalu keluar dari tempat tu. Lepas kejadian itu, Jody tengah berenang seorang-seorang dalam swimming pool. Suasana sunyi je. Tiba-tiba dia dengar suara ibu dia keluar dari radio. Suara itu lembut, memang sama macam suara emak dia dulu. Tanpa fikir panjang, Jody pun ikut arah bunyi
itu, dia sampai satu bilik yang dah lama tak dibuka. Bila pintu itu dibuka, bilik itu nampak macam bilik arwah ibu dia. Dalam bilik itu, Jody ternampak satu gambar besar yang memaparkan wajah emak dia. Masa itu, perasaan Jody jadi sebab. Tapi, tiba-tiba badan Jody macam dikawal oleh seorang. Dia sendiri tak boleh gerak dan ada sesuatu cuba bunuh dia. Dalam kekalutan itu, gambar besar emak dia tiba-tiba jatuh tepat atas badan Jody dan benda itu terus berhenti. Jody pun terselamat. Masa tu Jody yakin ibu dia yang lindungi dia. Masa tu juga Jamindar dan makcik Jody masuk ke dalam bilik. Jody terus cerita yang emak dia yang panggil dia. Tapi bila Jamindar dengar je perkataan itu, dia terus marah besar dekat Jody. Suara dia tinggi, muka pun tegang. Jody betul-betul terluka. Dia tak faham kenapa ayah dia langsung tak suka dia. Jody pun menangis, sakit hati dan masa itu barulah makcik dia buka cerita sebenar. Rupanya 20 tahun yang lalu, emak Jody yang bernama Iswari sebenarnya pernah nak berkahwin dengan anak lelaki seorang Sami yang kita nampak dalam scene awal cerita tadi. Mereka ingin nak berkahwin secara senyap-senyap dekat temple dan lepas tu mereka ajak Jamindar datang untuk bagi restu. Bila Sami itu serahkan tali kepada Jamindar sebagai tanda restu, satu benda yang tak dijangka berlaku. Jamindar sendiri yang ikat tali itu di leher Iswari dan di depan semua penduduk kampung, dia cakap yang dia akan jaga Iswari macam seorang ratu. Lepas kejadian itu, Jamindar memang jaga Iswari dengan sangat baik. Dia betul-betul tunaikan janji dia, layan Iswari macam seorang ratu dalam istana. Tapi satu hari, anak lelaki Sami itu diam-diam datang dan cuba bawa Iswari lari dari rumah itu. Dia nak bawa Iswari balik dan hidup bersama. Malangnya, Jamindar berjaya tangkap anak Sami itu dan tanpa balas kasihan, dia belasah lelaki itu sampai teruk. Tambah pula nasib jadi teruk bila Iswari meninggal dunia masa melahirkan anak. Kematian Iswari betul-betul hancurkan Jamindar. Dari situlah dia mula benci Jody. Masa tu makcik Jody cuma mampu pujuk dan cakap ayah awak sebenarnya sayang emak awak sangat-sangat. Keesokan harinya, seorang lelaki yang kerja sebagai electrician datang ke Aranmane. Dialah lelaki yang sebelum ni nampak tertarik dengan Jody masa kat funeral. Rupanya lelaki ini memang salah satu watak utama dalam cerita ini. Dan yang menariknya, dia dengan Jody sebenarnya kawan lama sejak zaman sekolah lagi. Dia datang kononnya untuk betulkan masalah elektrik dalam istana. Dan Jody pun ambil peluang minta tolong kawan dia untuk baiki radio lama arwah ibu dia. Cara Jody cakap, cara dia senyum, jelas nampak yang Jody ada perasaan dengan electrician itu. Malam itu, Jody tengah duduk sikat rambut depan cermin. Tiba-tiba dia rasa macam ada orang tengah ikat rambut dia dari belakang. Dia terus terkejut. Bila dia pandang sebelah, dia nampak seorang perempuan berambut panjang tengah goyangkan badan sambil cakap sesuatu dalam bahasa yang dia tak faham. Jody pun perlahan-lahan pergi dekat dan cuba sentuh perempuan itu. Tiba-tiba Shalu masuk bilik Jody. Jody pusing tengok Shalu dan bila dia pandang balik ke depan, bayangan perempuan itu hilang. Tapi benda belum habis kat situ. Tiba-tiba dari dalam cermin besar tu keluar suara ibu Jody. Suara tu jelas cakap, keluar dari bilik ini sekarang. Tanpa fikir panjang, Jody terus dukung Shalu dan lari keluar dari bilik itu dalam keadaan panik. Dekat luar, dia terserempak dengan electrician itu. Lelaki itu cakap yang radio lama tu dah siap dibaiki. Tanpa tunggu lama, Jody terus ambil radio itu dan cepat-cepat balik ke bilik. Dekat sini pula, masa Shalu tengah tidur, tiba-tiba ada bola dibaling masuk ke bilik dia. Shalu pun bangun dan ikut bola tu keluar, ingatkan ada orang nak main dengan dia. Dia sampai ke satu bilik lain dan cakap, saya tak nak main, jangan kacau saya. Tiba-tiba, bola itu terkena satu tin berisi minyak. Minyak itu terus tertumpah atas badan Shalu. Dan malangnya, ada api menyambar. Shalu lari sambil api kejar belakang dia. Masa itu juga ayah Shalu yang bernama Ravi datang cepat-cepat dan selamatkan anak dia dari terbakar. Dalam ketakutan, Shalu terus cakap ini semua Jody yang buat. Tapi Ravi tak ambil serius. Sebenarnya Ravi ini dah lama bercerai dengan isteri dia Hema. Hema sekarang tinggal dekat istana pakcik dia. Ravi pula bercadang nak pergi UK, tapi sebelum dia pergi jauh, dia nak luangkan masa dan tengok anak dia sendiri dulu. Keesokan harinya, Jody pun berjumpa dengan Ravi secara berdepan. Jody terus beritahu Ravi yang istana ini sebenarnya ada sesuatu yang aneh. Dari kecil lagi, dia sendiri pernah rasa macam ada sesuatu roh tengah kacau dia. Dulu gangguan macam okey sikit, tak terlalu teruk. Tapi sekarang, roh tu jadi semakin ganas. Dan apa yang berlaku dekat Shalu sekarang, itulah pengalaman yang Jody sendiri
berdiri pernah lalui dulu. Jody pun cakap kat Ravi, kalau kita tak buat sesuatu sekarang, selalu akan jadi masa seterusnya. Dan dia minta Ravi supaya ambil tindakan secepat. Dan dari sinilah Ravi mula sedar, cerita ini bukan lagi cerita khayalan. Lepas tu Ravi pun duduk bercakap dengan Shalu masa dia makan dekat meja makan. Ravi tanya pasal kawan yang Shalu selalu cerita tu. Shalu pun jawab dengan selamba, kawan saya selalu nak main dengan saya. Dia sanggup buat apa-apa saja asalkan boleh main dengan saya. Ravi masih tak percaya, terus uji. Dia cakap, kalau betul kawan awak tu ada, suruh dia alihkan kerusi yang depan tu. Shalu pun pandang ke arah kosong dan cakap, alihkan kerusi itu. Tapi tak berlaku apa-apa pun. Kerusi itu langsung tak bergerak. Ravi pun senyum dan cakap, nampak semua ni cuma imajinasi awak je. Masa tu juga, Shalu bangun dan keluar sebab emak dia panggil dari luar. Tapi lepas Shalu je keluar dari bilik, tiba-tiba Ravi nampak kerusi tadi mula bergerak sendiri. Perlahan-lahan, lepas tu terbang ke arah dinding. Ravi memang tak boleh percaya dan masa tu juga, phone Ravi berbunyi. Dia dapat call pasal flight ke UK. Tanpa fikir panjang, Ravi terus cancel tiket penerbangan itu sebab sekarang dia dah tahu satu benda yang tak boleh tinggalkan anak dia. Malam tu Ravi ambil keputusan pergi bilik Ishwari untuk tengok sendiri apa sebenarnya yang ada dalam bilik itu. Bila dia masuk, dia ternampak satu gambar lama yang ada 5 orang dalam tu, termasuk beberapa orang pekerja, jamindar dengan isteri dia. Bila Ravi tengok betul-betul, dia perasaan sesuatu yang sangat seram. Muka semua orang dalam gambar itu dah digorek dan yang paling creepy, semua orang tu sebenarnya dah lama meninggal dunia. Masa tu Ravi terus rasa meremang. Dia tak boleh agak ada hantu yang dah bunuh semua orang ini. Tiba-tiba Ravi ternampak isteri jamindar berdiri betul-betul depan mata dia. Muka dia pucat, mata kosong, rupa memang menakutkan. Ravi terkejut gila, tapi dalam sekelip mata, bayangan perempuan itu terus hilang. Tanpa buang masa, Ravi terus call salah seorang pekerja jamindar untuk bagi warning. Tapi malangnya, masa call tengah bersambung, talian terus terputus. Ravi terus rushing pergi jumpa pekerja jamindar. Dekat situ, pekerja jamindar dengan seorang lagi tengah minum arak sambil bersembang. Tiba-tiba mereka berdua dengar bunyi orang ketuk pintu. Pekerja jamindar pun bangun dan pergi buka pintu. Masa itu kawan dia tinggal seorang diri dalam bilik. Tiba-tiba dia nampak satu lubang yang seram gila. Lepas tu muncul pula muka hantu dekat situ. Terkejut besar, dia terus lari dan menyorok masuk dalam almari. Sementara itu, pekerja jamindar dengar bunyi Ishwari tengah nyanyi lagu. Dia pun ikut bunyi itu sampai ke satu bilik lain. Dekat situ, dia nampak satu selimut putih tengah berdiri. Macam ada orang kat dalam selimut itu. Belum sempat dia buat apa-apa, selimut itu terus hentam dia on the spot. Lepas beberapa minit, Ravi pun sampai dekat tempat kejadian itu. Ravi nampak kawan kepada pekerja jamindar lari keluar dari rumah dalam keadaan panik. Bila Ravi tanya apa yang terjadi, dengan kelang kabut dia beritahu semua ni berlaku lepas pintu kas temple dibuka. Ravi terus rasa curious dan tanya lebih details. Barulah lelaki itu cerita apa yang sebenarnya berlaku. Dia kata 22 tahun yang lalu, pekerja jamindar pernah minta kunci untuk buka pintu kas temple itu. Tapi kawan dia masa tu tak nak bagi. Lepas tu, pekerja jamindar suruh dia ikut sama jumpa seorang sami. Bila mereka sampai dekat tempat sami tu, tiba-tiba dia dengar satu bunyi jeritan yang kuat. Bila dia tengok betul-betul, dia nampak jamindar, sami dan beberapa pekerja lain bawa satu selimut besar dan jelas nampak macam ada badan orang kat dalam selimut itu. Masa tu jamindar terus marah dan suruh dia balik dari situ. Lepas Ravi dengar semua cerita tu, dia kata dia rasa keliru sangat. Kawan pekerja jamindar pun cadangkan, apa kata kita jumpa Sami Valley Malay untuk clarify semua ini. Dia beritahu yang Sami Valley Malay tu ada dekat situ sampai upacara api lampu kat temple bukit tu habis. Keesokan hari, Ravi pun pergi jumpa Sami Valley Malay dan cerita semua benda yang berlaku. Sami pun cakap dia sendiri rasa ada satu evil power masa pintu kas dalam temple tu dibuka. Untuk membuktikan benda ini betul, dia hantar asisten dia untuk tes berapa banyak hantu yang sebenarnya ada dalam istana tu. Dekat istana, Ravi siap letak satu cakara yang berkuasa untuk tarik semua evil power masuk dalam cakara itu. Lepas tu, Sami mula baca mantra untuk ikat roh-roh yang ada. Tiba-tiba muncul satu objek macam burung helang kecil depan mata mereka semua dan jelas nampak ada roh kecil ada dalam istananya. Lepas kali kedua, muncul pula satu objek macam helang besar
yang nampak sangat-sangat berkuasa. Masa tu mereka semua dah tak boleh kontrol keadaan. Terus Ravi cakap, jangan ikat roh kecil, fokus pada roh yang besar je. Mereka pun terus keep jumping dan baca mantra tanpa berhenti. Masa tu Ravi dengan Jody tiba-tiba nampak ada seseorang berjalan perlahan ke arah cakra. Bila dia makin dekat, mereka terkejut sebab muka orang tu penuh dengan serangga hitam yang bergerak-gerak. Rupa-rupanya itu adalah electrician yang nampak macam kena rasa sesuatu benda. Tanpa amaran, dia terus pergi ke arah cakra dan pecahkan cakra itu dengan kuat. On the spot, semua orang terkejut dah. Lepas semua kejadian itu, Ravi pun cerita dekat Jody semua benda yang dia dah tahu setakat ini. Dia cakap ibu Jody yang sebenarnya pernah cuba bunuh dia dan electrician itu memang kena rasuah oleh satu roh jahat. Lepas tu Ravi sambung lagi, masa kau masuk bilik mak kau hari tu dan gambar yang jatuh atas kau tu mungkin bukan kebetulan, mungkin memang ada sesuatu tersilap berlaku. Ravi pun tambah, semua kematian yang berlaku selama ini jadi lepas pintu kas temple tu dibuka. Tapi masalahnya dia sendiri tak tahu apa cerita sebenar. Yang tahu real story cuma mak Jody, ayah Jody dan Sami je. Tiba-tiba mereka berdua nampak Jamindar pergi bersama electrician itu dalam suatu kereta menuju ke suatu tempat yang tak diketahui. Dekat sana Jamindar pun berjumpa dengan Sami dan dia cerita yang pekerja-pekerja dia mati satu persatu lepas pintu kas tempat tu dibuka. Lepas mereka bersembang tu, tiba-tiba Sami rasa ada satu evil power datang ke arah mereka. Tak lama selepas tu, mereka nampak electrician masuk ke dalam bilik. On the spot, electrician itu terus cuba serang mereka. Sami cepat-cepat tuang air suci dekat badan dia. Masa itu juga jelas nampak roh Iswari keluar dari badan electrician itu. Mereka berdua terus lari keluar dari rumah dan start run away. Tapi electrician itu still kejar mereka tanpa berhenti. Dalam kelang kabut tu, mereka berdua terjatuh ke dalam satu lubang. Sami cepat tolong Jamindar panjat naik ke atas dulu. Bila Jamindar tengok balik muka electrician itu, dia terus panik dan tinggalkan Sami seorang diri kat situ. Bila Jamindar berjaya keluar dari hutan, dia nampak kereta Ravi dekat tepi jalan. Tanpa fikir panjang, dia terus masuk dan duduk dalam kereta tu. Lepas tu, Ravi pun bawa Jamindar naik ke temple yang terletak di atas bukit. Dekat sinilah mereka bakar lampu sebagai sebahagian upacara. Dari mulai Sami terus tanya, apa sebenarnya yang berlaku? Sekarang kau kena cerita benda yang sebenar. Dalam masa yang sama, rupanya Sami yang jatuh dalam lubang tu masih hidup. Roh Iswari pun muncul dan bagitahu Sami sebenarnya tak bersalah langsung. Roh Iswari nampak tenang, tak marah langsung dekat Sami. Dekat sinilah cerita sebenar mula terbongkar. Lepas Jamindar berkahwin dengan Iswari, Iswari pun mengandung. Semua orang gembira termasuk Jamindar sendiri. Masa pun berlalu sampailah hari Iswari nak bersalin. Lepas bayi dilahirkan, bidan yang tolong bersalin itu perasaan sesuatu yang pelik. Bayi itu nampak exactly macam bekas boyfriend Iswari. Meg dalam rumah itu pun perasaan benda yang sama dan terus beritahu Jamindar. Nampak Jamindar macam cakap sesuatu dalam telefon, tapi suara dia disensor, tak jelas apa yang dia cakap. Tak lama selepas tu, Meg tu datang bawa satu cawan kecil berisi susu dan bagi kat Iswari. Lepas Iswari bagi susu dekat baby, bayi itu terus senyap, tak menangis langsung. Nampak macam dah mati. Masa tu jelas nampak Meg tu sebenarnya dah campur racun dalam susu itu. Iswari terus panik dan menangis, tak faham apa sebenarnya yang berlaku. Tak lama selepas itu, Jamindar terus sampai dekat Armani. Bila dia tahu apa yang jadi, dia terus marah gila dan balas lagi Iswari sebab anggap dia dah betray dia. Jamindar siap suruh tanam bayi itu terus dalam bilik je. Iswari menangis sambil merayu, suruh jangan buat benda kejam macam tu dan cuba halang dia. Tapi masa tu, Jamindar hilang kawalan, dia terus serang Iswari guna satu objek panjang dan Iswari pun reba hingga akhirnya dia mati. Sebelum Iswari betul-betul menghempuskan nafas terakhir, mereka sempat buat satu benda yang kejam. Mereka tukar bayi sebenar dengan bayi anak pekerja dan letakkan bayi itu di sebelah Iswari. Iswari masih sedar masa tu dan dia tahu apa yang mereka buat. Tapi dia tak mampu buat apa-apa. Lepas Iswari mati, Jamindar terus berlakon menangis. Konon tak boleh terima kematian isteri dia sendiri. Lepas mereka tanam badan Iswari, kekasih lama Iswari datang dan ambil semula badan dia secara senyap. Dia buat satu puja terlarang untuk bagi Iswari hidup balik. Puja itu memang sangat berbahaya dan kena buat betul-betul. Kalau silap sikit pun, akibat dia lain macam. Lepas 4 hari buat puja tanpa henti, akhirnya Iswari pun bangun. Tapi wajah dia tak sama macam dulu. Nampak seram
macam roh yang tak sempurna. Masa itu, kekasih dia sedar puja tu sebenarnya dah dibuat salah. Tanpa fikir panjang, dia terus lari tinggalkan tempat itu. Lepas kejadian itu, bidan yang tolong Iswari bersalin dulu tengah berjalan seorang orang dalam hutan. Tiba-tiba dia nampak Iswari tengah dukung seorang bayi sambil menyanyi perlahan. Bidan itu terus kaku ketakutan. Iswari pula masih simpan dendam, rasa tak puas hati sebab anak dia dibunuh. Tanpa belas kasihan, Iswari terus bunuh bidan itu sebagai balasan atas apa yang pernah berlaku. Waktu pagi, masa Jamindar tengah minum kopi, tiba-tiba dia nampak roh Iswari berdiri dekat pagar rumah luar. Terkejut besar, Jamindar terus lari pergi rumah Sami dan cerita semua yang dia nampak. Masa itu barulah Sami sedar, semua ni sebenarnya berpunca daripada perbuatan anak dia sendiri. Sami dengan Jamindar pun buat keputusan, mereka kena tangkap roh Iswari sebelum keadaan jadi lebih teruk. Jadi mereka rancang satu penipuan. Sami pura-pura cakap, dia akan sokong Iswari dan tolong buat puja sekali lagi, konon nak buat dengan cara yang betul. Anak lelaki Sami pun percaya cerita itu dan dia pergi jumpa Iswari dekat dalam hutan. Tapi tiba-tiba dari belakang, Sami dengan Jamindar muncul dan terus tangkap Iswari. Anak lelaki itu cuba halang, cuba hentikan mereka, tapi dia tak mampu buat apa-apa. Akhirnya mereka bawa Iswari ke tempel, ikat dia dengan rantai dan tutup semula pintu kas tempel tu. Di situlah roh Iswari dikurung dan semua rahsia gelap akhirnya terbongkar. Lepas pintu kas tempel itu ditutup, Sami tiba-tiba dapat berita yang anak lelaki dia dah meninggal dunia. Rupa-rupanya anak dia mati sebab terjatuh masa cuba halang semua tu, dan Sami sendiri yang tolak dia tanpa sengaja. Dekat sini, Sami terus rasa bersalah gila dan mengaku semua ini kesilapan dia sendiri sampai sanggup korbankan anak dia. Tapi masa tu roh Iswari pula beritahu Jamindar yang sebenarnya yang bunuh anak Sami. Masa anak Sami cuba halang pekerja Jamindar yang tolak dia dan badan anak Sami tu terhentam satu objek keras dari pokok sampai dia meninggal. Bila Sami dengar kebenaran itu, dia terus marah gila dekat Jamindar. Dalam masa yang sama, Iswari minta tolong dekat Sami buat puja untuk bangkitkan roh anak Sami. Iswari ada rancangan lain. Dia plan nak masukkan roh anak dia ke dalam badan Jodi dan benda itu nak dibuat hari ini juga. Dekat sinilah Veli Malay Sami dengan Ravi buat satu rancangan terakhir untuk hapuskan roh Iswari. Sami bagi tahu cuma cahaya dari lampu suci dekat tempel atas bukit itu saja yang ada kuasa untuk hapuskan roh jahat sepenuhnya. Dan benda ini kena buat hari ini juga. Lepas tu Ravi pun pergi balik ke Aranmane dan bincangkan dengan semua orang tentang cara nak keluarkan roh kecil itu dulu. Akhirnya Ravi berjaya tangkap roh kecil anak Iswari dan dalam masa yang sama dia bawa Jodi sekali. Mereka semua naik ke tempel Veli Malay dekat atas bukit. Dekat sana semuanya dah siap sedia. Lampu suci pun sudah bersedia untuk menyala. Dekat tempat lain pula, Sami tengah bersedia buat puja dekat tempat anak dia. Dikremat dulu. Sami coba bangunkan roh anak dia. Masa dia baca mantra, api lilin tiba-tiba menyala kuat dan roh anak Sami pun akhirnya bangun. Dalam masa yang sama, Ravi dan Jodi letakkan patung yang ada roh kecil itu dalam air panas sebagai sebahagian daripada ritual. Beberapa minit kemudian, roh Iswari akhirnya muncul dan sampai ke tempat itu. Lepas tu, asisten Sami dengan yang lain akhirnya berjaya tangkap Iswari. Tapi bila kena tangkap itu, Iswari merayu kata dia tak bersalah. Dia suruh Sami panggil Jamindar keluar sebab dia nak tanya sesuatu. Bila Jamindar keluar je, dia terus marah-marah Iswari. Tapi tiba-tiba Iswari gelak kuat, gelak macam orang dah plan semua benda. Dia cakap memang sengaja buat drama macam tu, semata-mata nak keluarkan Jamindar dari bilik. Rupanya boyfriend dia pun ada sekali dengan dia selama ini. Asisten Sami semua cuba lawan untuk selamatkan Jamindar, tapi memang tak boleh. Iswari dengan kekasih dia terlalu kuat. Akhirnya Iswari bunuh Jamindar dengan kejam. Lepas tu target seterusnya Jodi pula. Bila Iswari cuba tangkap Jodi, Sami Veli Malay terus cuba lindungi Jodi habis-habisan, tetapi tetap tak mampu tahan. Ravi pun cuba kawal roh Iswari, tapi dia pun kena hentam teruk. Masa paling seram bila Iswari berjaya tangkap Jodi dan patung roh anak Iswari cuba masukkan roh itu ke dalam badan Jodi melalui mulut dia. Masa tu waktu dah senja, Sami Veli Malay jerit suruh Ravi cepat-cepat menyalakan api dekat bukit sebab matahari dah nak terbenam. Kalau lambat,
semua habis. Ravi pun lari walaupun keadaan huru-hara dan akhirnya berjaya menyalakan api tepat pada waktu masanya. Dan masa itu juga tak nampak satu kuasa positif masuk ke dalam tempel. Cahaya patung Dewi Parasakti tiba-tiba menyala terang. On the spot, roh Iswari terkeluar dari badan bangsa dia. Iswari dan kekasih dia terus nampak takut bila tengok patung Dewi Parasakti bercahaya kuat. Lepas tu yang paling epic, singa yang duduk dekat tapak kaki Dewi Parasakti tiba-tiba hidup dan bangun. Dengan satu kuasa besar, singa tu hapuskan roh Iswari dan kekasih dia sekaligus. Okay guys, lepas semua benda seram, akhirnya keadaan jadi tenang balik. Dan finally, Ravi dengan isteri dia kembali bersama. Electrician dengan Jyoti pun sama. Diorang pun akhirnya kembali bersama lepas semua tragedi tu. Ending dia memang complete package. Ada seram, ada action, ada emosi, dan last kali happy ending yang buat kita rasa lega. Memang cerita ini full twist dari awal sampai akhir. Kalau korang tengok, confirm puas hati. Okay guys, jangan lupa untuk subscribe channel saya. Jangan lupa untuk komen movie seterusnya.